Terima kasih saudara Ustaz pengacara majlis. Seterusnya yang dihormati dan dikasihi ibu bapa dan penjaga, atas kehadirannya pada hari ini saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Walaupun kehadirannya nampaknya tidak begitu memuaskan, tapi kita fahamlah dengan situasi sekarang, dengan keadaan banjir, dengan keadaan yang mungkin hari ini hari bekerja, kemudian ada saingan daripada sekolah menengah dan sebagainya lah. Hari ini kebetulannya ada pembayaran yuran untuk sekolah menengah. Tak apalah, yang tak dapat datang tu tak apa, sebab taklimat program transisi ni sebenarnya program rutin. Rutin setiap tahun memang ada taklimat ni. Saya rasa yang ibu ayah yang dah ada anak-anak sebelum ni pun ada. Betul tak? Ada taklimat ni. Okey, baik. Untuk tidak membuang masa, saya teruskanlah taklimat kita pada hari ini. Baik. Ini saya, semua pun dah kenal rasanya. Naik filter lebih. Okey, baik. Apa itu program transisi? Kalau kita fahamlah, maksud transisi itu ialah perubahan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang barulah. Okey, untuk murid tahun 1 ni, program ini merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan menghadap tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah kepada pendidikan secara formal di kelas tahun 1. Okey? Itulah maksudnya, berubah daripada sekolah makan kepada sekolah yang formal. Baik, ada banyak objektifnya program transisi ni sebenarnya. Kalau ikutkan rasionalnya, tak berapa nak rasional sangat program ni, sebab ramai sejak kementerian mengadakan kelas prasekolah di sekolah kebangsaan sendiri dah buka, sebenarnya tak berapa begitu rasional lah program transisi ni. Tapi ni arahan, jadi kita kena teruskan lah, sebab anak-anak kita ni lebih kurang 90% yang dah bersekolah di prasekolah. Cuma adalah segelintir sahaja yang bersekolah di luar. Okay, jadi mereka sebenarnya dah biasa dengan persekitaran sekolah kita. Cuma dekat sini ada tak yang anaknya dari luar? Ada seorang je, 2. Itulah program ni lebih sesuai kepada murid-murid yang tak bersekolah di sini lah. Tapi walau bagaimanapun, sama-samalah kita menyantuni program yang telah dirancang ini untuk semua murid. Kalau kita lihat tu, dia punya objektif ataupun tujuannya supaya anak-anak kita dapat sesuaikan diri dengan keadaan persekitaran sekolah. Sebab ini dunia baru mereka Okay, untuk membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru, untuk meningkatkan keyakinan murid dalam membentuk sikap positif dalam berinteraksi sosial serta pembelajaran, dan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran yang seterusnya. Okey. Baiklah, transisi ini kita jalankan selama 4 minggu, mulai minggu depan 19 Mac hingga 13 April 2023. Dulu program ini dijalankan selama 3 bulan, tapi sekarang dia dah singkatkan kepada 1 bulan saja. Okey. Baik, dalam program ni dia ada 3 fasa. Saya tak perlulah terangkan boleh saya skip je. Okey, seterusnya ini fasa-fasa yang dilalui lah untuk murid-murid tu nanti. Okey, ini apa yang dikatakan penyesuaian dan sebagainya. Okey, skip aja. Okey, ini penting. Okey, info utama sepanjang minggu transisi. Sepanjang minggu transisi, murid akan menggunakan modul transisi. Maksudnya, buku teks yang kita bekalkan, saya belum bagi sebenarnya. Saya akan bagi nanti kemudian, saya maklumkan dekat dalam WhatsApp sarana kelas lah. Sebabnya saya fikirkan kalau saya bagi pun belum guna lagi.
Lepas program transisi nanti, lepas 13 hari bulan tu nanti, bulan April tu baru kita guna ikut jadual yang kita dah bekalkan tadi. Jadi buku teks tu dengan buku aktiviti masih dalam simpanan saya untuk memudahkan ibu ayah menguruskan anak-anak. Nanti budak kecil ni payah, nanti dia nak bawa buku tu lah apalah kan. Dia tahu di sekolah nak belajar, jadi nak bawa lah buku dia tu. Jadi tak perlu. Nanti bila saya agihkan lah buku teks tu. Okey, murid akan menggunakan buku teks dan buku aktiviti selepas program transisi ini berakhir. Okey, ini saya ingin beri peringatan kepada ibu ayah dan penjaga. Cumanya kita mohonlah kerjasama agar dapat membekalkan alat tulis yang lengkap kepada anak-anak seperti pensel warna, buku tulis tak payah, pensel warna dan bekas pensel yang dalamnya penuh dengan alat tulis lah, gunting, gam, segala bagai itulah Okey, pada hari persekolahan. Jadi buku tak payah bawa, hanya bawa pensel warna dan alat tulis. Okey, sampai sini ada soalan tak? Tak ada saya teruskan. Baik. Ini berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Yang ini mungkin nanti Puan Guru Besar kita akan sentuh juga berkaitan dengan ini. Seperti yang sudah sedia maklum, sekarang kita tidak ada peperiksaan untuk semua murid, tidak ada peperiksaan di mana anak-anak kita dinilai secara berterusan. Namanya ialah pentaksiran bilik darjah. Maknanya tiap-tiap hari cikgu nilai lah anak kita tu. Okey, PBD ni ataupun dia ringkasan kepada pentaksiran bilik darjah ni dah diperkenalkan sejak 2016 lagi. Okey, ia merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi PDPC untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Okey, ia merupakan proses mengumpul, menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap proses pembelajaran anak-anak kita di dalam kelas. Okey, saya skip. Okey, ni kenapa sekarang tidak ada peperiksaan? Sebabnya yang pertama, konsep pembelajaran kita berorientasikan perkembangan murid. Maknanya bukan semua murid yang pandai, bukan semua murid yang tak pandai tu memang tak pandai semua segenap segi. Dia mungkin ada kepandaiannya dalam bidang yang lain. Macam itulah maksudnya. Okey. Tetapi mereka juga ditaksir melalui pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Okey, pemerhatian ni kita jalankan dalam kelas semasa sesi pengajaran lah. Kita lihat melalui pemerhatian kita macam mana anak kita ni. Okey, melalui penulisan dia, macam mana dia menyelesaikanlah masalah dalam buku aktiviti, dia menulis latihan sebetulnya dan juga secara lisan. Okey, semua sekali kita nilai. Ada setengah murid dia pandai cakap tapi dia tak pandai nulis. Maksudnya lisan dia baiklah. Okey, penulisan dia kurang. Begitulah maksudnya. Okey, ni saya skip lah. Yang ini tahap penguasaan PBD dan tafsirannya saya terangkan sikit lah Okey, untuk tahap penguasaan ni atau ringkasnya selalu kita panggil TP. TP tu kan, TP tu tahap penguasaan maksudnya. Okey, TP ni ada 6, 1 hingga 6. Kalau prasekolah dulu yang pernah belajar di prasekolah, dia paling tinggi 3 je, 1 sampai 3. Tapi bila dah masuk ke sekolah aliran perdana, TP-nya ada terbahagi kepada 6. Okay, kalau kita dulu periksa masa zaman-zaman kita dulu, kalau nombor 1 tu pandai pandai, nombor 1 tu pandai, nombor 2 tak berapa, nombor 3 kurang sikit lah. Tapi kalau TP ni, TP 1 tu yang paling rendah sekali. Yang paling baik ialah TP 6. Gitu. Nanti
Jangan ini pula, kenapa anak saya dapat nombor banyak TP6 ni? TP6 tu bagus. Okey, kalau kita lihat kat situ, TP1 maksudnya tahu. Anak kita tahulah tentang sesuatu topik tu yang kita ajar, dia tahu. Tapi bila kita lihat TP2, dia tahu dan faham. Maknanya lebih baiklah daripada yang pertama. Okey, TP3 dia tahu, faham dan boleh buat. Okey, seterusnya TP4 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Yang kelima, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Ada tambahan pula terpuji. Dan yang terakhir ialah tahap TP6, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Misali ni maksudnya, pernah dengar tak ibu misali? Pernah Misali ni maksudnya boleh menjadi contoh ataupun role model kepada yang lain lah. Okey, itu sahaja untuk TP ni. Ada soalan? Tak ada Okey, ini bagaimana PBD dilaporkan menggunakan template pelaporan yang digunakan secara luar talian. Tapi sekarang ada juga yang dalam talian. Tengoklah sistem ni selalu tukar-tukar macam mana lah. Tapi biasanya pihak sekolah ni online ada, offline pun ada. Okey, yang ini pun penting ni. Bolehlah ibu bapa beri perhatian dia untuk waktu persekolahan. Jadual waktu tahun 1, hari Ahad, Isnin, Khamis. Yang hitam tu. Okey, kelas kita mula pada pukul 7.20 pagi. Rehat 9.50 hingga 10.10. Baliknya 12.40 tengah hari. 3 hari ni balik lambat 12.40. Okey, yang merah tu hari Selasa dan Rabu masuk sama, rehat sama, balik cepat 12.10 tengah hari. Kenapa balik cepat? Sebab hari Selasa tu ada satu murid satu sukan. Hari Rabu ada co-curriculum. Anak-anak kita ni tak terlibat dengan co-curriculum yang tahap 1. Okey, sebab itulah balik lambat, balik awal sikit. Jadi saya ingin mohon kepada ibu bapa penjaga dapat hantar dan ambil anak ikut masa yang ditetapkan. Kalau sekali-sekali kadang-kadang balik ambilnya lambat, boleh, tapi kalau boleh elakkanlah. Sebab 12.10 tu tahap 1 je dah balik, darjah 1, 2, 3. Yang lain belum. Jadi tak ada orang nak tengok. Ada pakcik jaga ada tengok, tapi kalau ada ramai sangat susah dia nak kawal. Jadi lagi pun budak kecil kan. Jadi dia tak tidur diam, nanti dia berat rayap. Takut apa-apa luka ke apa nanti kesian dia lah. Jadi waktu balik tu tolong beri perhatian lah ibu ayah semua. Kalau boleh ambillah tepat pada waktunya. Okey, sebab sebelum-sebelumnya ada juga budak yang balik lambat ni. Dia jadi satu, bukan masalah lah, jadi satu macam kita pihak sekolah nak mengawasi dia tu macam tak cukup. Tak cukup kaki tangan. Okey, jadi gitu je lah. Ada soalan tak yang pasal waktu persekolahan ni? Tak ada Okey, saya teruskan. Sila jemput yang baru sampai. Yang ini saya rasa dah biasalah, peranan dan tanggung tindakan ibu bapa penjaga kepada anak-anak ni dah biasa. Okey, yang ini berkaitan dengan kehadiran. Yang ini pun saya nak highlightkan dekat sini, berkaitan dengan kehadiran anak-anak ni. Walaupun anak kita ni baru darjah 1, tapi saya mohonlah kepada ibu bapa agar ambil berat pasal kehadiran anak kita ni. Kalau tak sihat betul tak apalah, tak datang, tapi mesti ada surat ibu bapa ataupun surat doktor serah kepada guru kelas, pada saya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah maklumkan dekat guru kelas dengan saya lah, secara personal lah. Kalau boleh jangan masuk dalam sarana lah sebab nanti jadi penuh nanti cikgu lain, guru penunggangan, guru-guru penunggangan apa tak habis semua masuk dekat dia punya tu, nanti dia pening nak baca banyak sangat kan. Jadi
PM tepi saya lah, kenapa tak datang. Kenapa tak datang? Sebab tak hadir. Lepas tu pemberitahuan tu jangan lambat sangat sebelum pukul 9, sebab kita kena masuk dalam sistem APDM. Jadi kalau kita lambat, nanti nama sekolah kita naik dekat PPD sana, tak lengkap sistem kehadiran. Jadi tolong maklum kepada saya sebab ketidakhadiran sebelum pukul 9 pagi. Jangan sampai lupa lah harap-harapnya. Kalau lupa nanti selalu nama saya naik dulu dekat WhatsApp sekolah. Darjah 1 belum, darjah 1 belum, gitu. Jadi yang ini tolong ambil perhatian sebab tak hadir tu kena beritahu. Sebab dalam sistem APDM tu nanti dia keluar nama anak kita, dia suruh kita pilih pasal apa anak ni tak datang. Cikgu pening pula nak milih sebab apa kan. Okey. Itu je lah tentang kehadiran. Ada soalan? Tak ada Okey, yang ini maklumat tambahan. Mohon ibu ayah bantu ajar anak-anak kita dekat rumah untuk pengurusan dirilah nak ke tandas. Sebab nanti dekat sekolah dia kena pergi sendiri. Nak pakai baju, nak apa semua. Ini selalunya saya tengok murid lelaki lah, dia kalau nak pergi tandas tu dia tak pandai nak buka tali pinggang. Yang ada anak-anak lelaki ni nanti tak sempat nanti. Jadi kalau boleh berikan tali pinggang yang tak susah nak buka tu lah. Sebab dia nanti pergi tandas, dia pergi dengan kawan dia. Biasa kita bagi berdua lah pergi tu. Nanti tak sempat lagi nak masuk tandas, kena buka kasut, pakai slipper. Nanti masa dekat situ nanti dah takut tak sempat. Jadi ajarlah macam mana lah cara nak bagi cepat lah semua pengurusan diri tu. Okey, kemudian tak bawa peralatan sekolah yang mahal. Ni kadang-kadang orang sugih kan. Orang-orang yang berkemampuannya lah barang-barangnya tu mahal. Kadang-kadang dia bawa, yang kawan-kawannya terambil ke terapa ke, nanti susah. Jadi bagi yang biasa-biasa je lah. Okey, kemudian kalau anak-anak kita ni tak sihat, ada masalah kesihatan, tolong maklum kepada saya lah sebagai guru kelas. Ni untuk sebarang kemungkinan lah yang kita boleh ambil maklum lah. Kalau anak kita tak sihat, cikgu tahulah, dia sakit jantung, dia ni ada lelah dan sebagainya lah. Okey, seterusnya buku-buku teks yang akan saya agihkan nanti tolong jaga dengan baik. Tahun 1 ni biasa dia tak pandai lagi jaga harta benda ni sebab dia masih kecil kan. Buku teks kalau tak silap saya ada 10 buku teks ya. Tak termasuk buku aktiviti. Buku aktiviti tahu kan? Buku pelengkap tu, buku kerja lah istilahnya tu, ada banyak juga tu. Jadi saya rasa ibu ayah dah faham lah macam mana nak mengendalikan ni. Tapi tolong jagalah baik-baik buku tu sebab biasalah budak dia satu ni kadang dia tertinggal dalam kelas, kadang termasuk dalam beg kawannya. Nanti dah kecoh tak ada buku dia. Gitu. Pandai-pandai lah mak ayah nak memperkenalkan buku anak dia supaya anak dia tahulah jaga barang-barang dia sendiri. Ada setengah tu saya tengok dia bagi stiker dekat buku anak dia lah, dekat alat tulis dia kan. Jadi anak dia kenal lah yang tu dia punya kan. Okey, lepas tu tulis nama pada buku teks tu, belakang tu kan ada ruangan tu, mesti tulis nama. Kalau hilang ke, kalau tercicir ke, kita dapat kesan siapa punya. Okey, seterusnya pastikan anak-anak bawa alat tulis ni. Tadi saya dah sentuh dah. Okay, jangan bawa benda-benda tajam lah. Kena berhati juga anak-anak ni. Kadang-kadang kita tak tahu dia bawa benda sebab bahayanya ketika pertukaran masa ni kadang-kadang cikgu dalam perjalanan tu dah macam-macam boleh jadi. Okay, seterusnya ni buku teks tadi balut dengan kemas. Buku teks sebenarnya dah dibalut, tapi memang peraturan sekolah kita ni bagus. Anak-anak kita ni yang sebelum pulang buku akhir tahun, dia mesti pastikan buku dia dibalut. Jadi orang yang
tahun berikutnya dah senang lah. Tapi kadang-kadang balut tu dah rosak, kadang-kadang kita tukarkan lah yang baru sebagai satu amal jariah kita lah untuk anak-anak kita yang lain nantilah. Okey, kemudian isi maklumat pada bahagian belakang, jaga buku teks tersebut dengan baik, bawa buku teks ikut jadual. Yang ini sekarang pihak kerajaan kita dah perkenalkan jadual anjal. Jadual anjal ni faham tak? Tak jelas Jadual anjal ni maksudnya sehari tu tak banyak subjek. Contohnya BI 2 waktu, BM 3 waktu, Sains 1 waktu. Jadi satu hari tu cuma buat 3 ke 4 subjek. Daripada banyak 4 lah, rasanya 3 macam tu. Itu anjal, dia dikawin-kawinkan jadualnya tu. Jadi pengalaman saya lah mengajar tahun 1 tahun lepas, bukan, tahun 2019 sejak saya datang sini. Beg budak-budak ni berat. Kalau saya tengok kadang-kadang tak sesuai dengan fizikal dia kecil tu. Macam anak ustaz kecil aja Zakiah tu, begnya berat sangat. Sebab apa? Tak jadual. Sebenarnya kalau jadual tak berat macam tu. Lagi satu saya bagi petua lah, bukan petua lah, amalan saya lah, nak bagi budaya anak kita ni kecil lagi tak pandai nak cari buku. Buku teks tu, semua buku dia, buku aktiviti, buku tulis dia yang berkaitan dengan subjek tu, masukkan dia. Macam buku tu buka, masukkan, jadikan dia satu ni kan, terus masukkan beg. Kalau tidak nanti dalam kelas habis terpurai semua buku dia. Gitu. Ada yang jedek tu ada, tapi yang biasanya gitulah, dia tak jumpa jari. Tak jumpa jari nanti dah lambat cikgu nak ngajar nanti. Jadinya buang masa. Okey, kemudian ganti semula buku teks yang kalau hilang kena maklum dekat cikgu dulu Kalau hilang ke apa, kadang nanti biasanya saya carikan dulu. Kadang-kadang dia cecil dalam kelas lah, tu lah termasuk dalam beg kawannya lah, kawannya terambil lah, macam-macam. Okey, yang ni tak ada masalah Okey, seterusnya ini pakaian. Pakaian pun saya rasa dah biasa lah. Murid lelaki pakai baju lengan pendek putih, seluar panjang biru tua, pakai tali pinggang hitam. Tak ada tali pinggang, tak apalah kot. Jangan pakai tali pinggang pink ke merah ke gitu, sudah. Okey, tali leher pakai setiap masa Kalau rosak benda-benda ni, tali leher dan sebagainya ni, boleh rujuk kepada saya depan. Sebab di kedai koperasi ada jual, boleh beli lagi lah. Tapi tak payahlah kalau boleh mahal tadi RM11 mahal. Jaga baik-baik lah. Dia biasa rosak dekat dia punya zip Okey, kasut dan stokinnya warna hitam macam biasalah. Okey, ini pakaian murid lelaki tadi. Cuma tahun ni katanya, saya pun tak dapat nak tunjuk lagi, kata ustaz tadi, tahun ni dia punya nama dengan lencana dia jadi satu. Macam ni rupanya, agaknya satu kotak tu ada lencana, ada nama gitulah. Jadi kita senang lah jahit satu biji je. Selalu kita asing-asing lebih baik lah rasanya. Sebab tu mahal sikit tu, RM7.5 tadi 3 set. Itulah. Okey, kemudian mana Bapak Yusof tadi? Pergi bayar yuran ni? Balik. Dia ada anak di darjah 3 balik. Mungkin bayar yuran lah. Tak apalah, dia dah tahu kot. Okey, yang ini baju KRMJ untuk hari Selasa Yang ini sebenarnya tak ada termasuk dalam bayaran tadi tau. Dulu ada bayaran tapi ada macam lambat lah apa. Jadi kita sekarang tengok dulu macam mana. Kalau berbekal tu dah ada stok, baru kita ambil saiz nanti dengan bayaran sekali. Dan nanti jangan marah tau, minta bayar baju sukan dengan baju ni kemudian ada 2 baju lagi dah ni, termasuk baju sekolah dah beli kan. Itulah yang itu kena tengok pembekal. Kadang-kadang pihak sekolah ni kalau boleh nak cepat. Yang itu minta maaf lah. Yang anak saya ni pakai baju masa prasekolah tau. Lepas tu saya pinjam beli yang sekolah hitam punya. Rencananya hitam, tapi sekolah sini pakai tudung tak nampak
Itulah masalah pembekalnya. Tak boleh nak cakap macam mana. Nantilah kalau dah ada stoknya, nanti kita beritahukan dia lah. Nak ambil saiz dengan ambil saiz tak untuk 2 baju lagi ni, KRMJ ni dengan baju sukan, rumah sukan. Seluar beli sendiri. Nanti kalau beli dengan sekolah mahal. Sementara tu sekarang ni pihak kerajaan dan kementerian kan kata pakai baju apa pun tak apa, sebab tengah banjir ni kan. Nanti ada yang baju ni dah hanyut semua tu, asal datang sekolah, asal pakai baju. Jadi buat sementara waktu ni kalau ada baju t-shirt putih pakailah. Tapi untuk program transisi ni pakai baju sekolah dululah. Awal-awalnya ni apa-apa ni kita beritahukan dia lah. Baju sekolah. Nanti kalau apa-apa cikgu beritahukan dia lah. Mungkin minggu sekarang ni dia ada KPM ni, Kementerian Pendidikan ni, yang menteri baru kan. Dia minggu pertama untuk persekolahan minggu depan ni, dia ada program sendiri tau. Maksudnya macam mana nak cerita, macam kita kena pakai baju sukan seminggu ya, macam. Tapi jangan ni dulu rasanya, sebab dia ada program dia sendiri, namanya program santai-santai pun tak. Belum belajar lagi tu lebih kurangnya ada senam aerobik, ada macam-macam lah yang dia dah senaraikan tu. Jadi rasanya minggu depan ni kita semua pakai baju sukan, t-shirt, termasuklah cikgu. Gitu. Nanti apa-apa kita beritahulah ke dia. Tapi tak apalah asal pakai baju. Jangan tak pakai baju. Okey, yang ni tak ada masalah Okey, yang ini lelakinya dengan pendek, yang perempuan dengan panjang. Yang ini biasalah murid perempuan pakai baju putih, baju gaun, baju kurung, tudung putih. Yang anak perempuan ramai ni, ibunya, ayahnya. Nak lelaki macam tak ada ni. Yusof ni tadi seorang lagi. Yang perempuan ni kalau tak pandai lagi pakai tudung 2 lapis tu, belikan aja tudung sarung tu. Boleh. Yang lekra tu yang macam dia tu senang. Kalau dah satu ni belum. Kalau dah ini dia tak mau, tak cantik. Tapi senang pakai yang tu. Sebab tudung perempuan ni licin, apa tu nanti dia keripak macam mana tak? Kita orang perempuan ni je lah tahu pasal tudung ni. Ya, nanti sekupnya kalau hari pertama ni. Kalau boleh jagalah nanti ada yang rambutnya keluar semua, ada yang cincin, nanti sekupnya tak ada. Ada. Nanti cikgu kena make up pula dalam kelas tu nak. Itulah. Okey, seterusnya ini budak perempuan ni tu baju kurung dia biasalah kasut hitam, stokin hitam. Ada yang kata stokin putih boleh ke pakai, boleh je asal stokin. Jangan tak pakai stokin. Okey, itu baju sukannya dengan panjang. Baju baru juga ni, baru tahun lepas. Okey, baik. Ni tanda nama ni dipasang pada sudut kiri atas kocik saku kalau lelaki lah, kalau perempuan kiri tudung. Okey, hari-hari kena pakai baju yang ada lencana tau, sebab CPKM ni garam. Nanti dia tangkap sama tak ada name tag ni, dia ambil berat lah pasal lencana ni. Cuma minggu-minggu pertama ni mungkin tak ni lagi sakit sangat lah. Kalau boleh dah ada tu cepat pasang. Saya pun belum bagi lencana ni, macam nak pasang. Tak apa, nanti kalau dah dapat cepat-cepat pasang lah. Okey. Itu sahaja untuk kali ini. Itu sahajalah. Sementara kita tunggu guru besar ni, ada apa-apa nak tanya tak? Saya guru kelasnya untuk tahun ni, saya rasa ni dah ramai yang kenal saya, sebab itu saya ajar prasekolah sekejap. Boleh? Yang masalah PP tadi kan? PP.
Ni Beradab je. Kalau dia pandai, dia tak beradab, maksudnya tak dapat ada. Itulah sebab tu anak-anak kita ni pesanlah dekat rumah kena berakhlak mulia baiklah dekat dalam kelas tu. Contohnya macam yang mana tadi beradab tu, yang nombor 4 tu. Nombor 4 tu. Kadang-kadang dia tahu, dia faham, dia boleh buat suatu tugasan tu. Tapi kadang dia tak beradab tau. Tak beradab tu macam mana? Contohnya cara dia menjawab panggilan cikgu tu, dia tak beradab. Contohnya, okey, Zakia hantar buku, nantilah. Kata dia, dah tak beradab lah tu. Tapi Zakia baik, tu Zakia lain lah. Kalau beradab dia macam dia, baik cikgu, tu dia beradab, sopan gitulah. Itulah sekarang macam-macam. Saya, anak saya sendiri pun tak beradab kadang-kadang. Dia menjawab je. Tapi itulah dari gitu kan macam tu, jadi kita kena ikut aja lah. Tapi insyaAllah lah kalau ibu cikgu-cikgu ni sebenarnya nak bagi TP ni fikir banyak-banyak. Kadang-kadang budak tu tak berapa nak macam nombor 3 tu kan. Sebenarnya untuk tahap 1 ni, darjah 1, 2, 3, dia kan mesti minimum dia mesti dapat TP 3 paling teruk. Kalau anak kita tu tak pandai baca lah kadang-kadang cikgu ni pening tu nak bagi TP-nya ni. Kesian kan. Sebab paling teruknya 3, tapi masalahnya dia tak pandai baca. Tapi kita kesian nak bagi 3. Tapi terpaksalah bagi 1 atau 2 lah. Kalau tuan-tuan perempuan nanti dapat result tu, dapat rekod, inilah TP nanti biasa setengah tahun dengan akhir tahun lah kita bagi. Kalau tengok anak kita ni dapat TP 2 dengan 1 tu jarang lah saya bagi. Kita jarang bagi lah TP 1 tu macam tak tahu apa-apa gitu kan. TP 2 tu biasanya tak pandai baca, lemah betul sangat-sangat tu lah, kita terpaksa bagi yang tu. Sebab apa? Kalau kita bagi TP rendah ni, nanti kita kena jawab pula dengan PPD sana. Siapa ni dapat rendah ni? Apa yang cikgu buat? Kita pula kena buat dia punya intervensi namanya. Intervensi tu maksudnya program kita untuk dia ni supaya dia dapat TP baik gitu. Dan kalau ada 6 orang ke 8 orang yang dapat itu, yang ini tak pandai yang itu, yang ini tak pandai yang lain kan, ini cikgu pening. Jadi saya mintalah anak-anak kita ni, kalau rasa dia macam lemah tu, ajar baca je lah. Yang penting pandai baca. Dari 1 ni. Tak pandai cakap sangat tak apa. Yang penting mesti pandai baca. Sebab kalau yang prasekolah dengan saya ni dulu, saya memang drill baca tu hari-hari. Saya tak kira. Saya kata nanti darjah 1 awak jumpa saya. Tak pandai baca, jaga saya gitu. Kalau yang prasekolah ni lah, yang dekat luar insyaAllah pun dah pandai baca pun. Cuma dia dekat prasekolah ni dia punya standard dia tu macam tak berapa tinggi lah. Dia cuma KV tu tahu tak KV? Consonant vocal. Yang senang lah macam BATU, BAJU tu lah. Sebenarnya masa prasekolah yang semalam ni saya ambil sekejap tu, saya ajar lebih daripada itu. Sebab saya tahu darjah 1 nanti dia punya aras tu tinggi sangat. Kadang-kadang kita pun kesian dengan budak-budak tau. Pernah tengok tak bukunya? Buku matematik. Kan ada banyak komplain dekat dalam media sosial kan. Arasnya tinggi sangat. Tapi apa nak buat? Ikut aje lah kita kan. Itulah. Tapi yang penting kalau tahun 1 ni pandai baca, pandai kira, dah cukup lah. Jadi ibu ayah ni ambil perhatian lah kat rumah. Latih hari-hari baca. Baca ni kalau macam kita baca Quran lah, hari-hari dah pandai. Kalau kat sekolah ni memang tak cukup. Saya punya slot habis naik setakat ni. Saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi mendengar pada hari ini. Dan terima kasih jugalah sudi datang. Yang lain tak datang tu tak apalah.
Tengok macam mana. Yang tak dapat bayar yuran hari ni kena bayar dekat pejabat lah nanti hari raya.